Malaysia merupakan sebuah negara kecil yang mempunyai ekonomi yang terbuka. Perdagangan Malaysia dengan negara luar telah bermula semenjak zaman Kesultanan Melaka. Kegiatan ekonomi Malaysia telah melalui beberapa transformasi sebelum menjadi sebuah negara ekonomi yang kuat seperti sekarang. Hello semua, selamat bertemu kembali di dalam video PDBR Cikgu, dan Cikgu mengucapkan terima kasih kerana telah menjadikan video PDBR ini sebagai video pembelajaran anda. Jadi video sebentar tadi itu adalah video yang menunjukkan bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai kegiatan ekonomi yang sangat membangun. Jadi untuk topik kali ini kita akan membincangkan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi yang terdapat di Malaysia. Mari kita mulakan. Baiklah, ini adalah berkenaan dengan pembelajaran kita pada video kali ini, di mana kita akan memfokuskan berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi utama. Terutamanya nanti kita akan bandingkan Malaysia dan juga negara lain. Jadi faktor-faktor ini nanti akan terbahagi kepada dua, iaitu faktor fizikal dan juga faktor manusia. Di mana kalau kamu lihat di dalam slide cikgu di sebelah ini, faktor fizikal terdiri daripada 4, iaitu bentuk muka bumi, tanah, iklim dan juga bahan mentah. Untuk faktor manusia pula, dia ada teknologi, infrastruktur, dasar kerajaan, buruh, modal dan juga pasaran. Tapi untuk video kali ini, untuk memendekkan video ini, kita hanya fokuskan kepada faktor fizikal. Baiklah semua, kita pergi kepada faktor fizikal yang pertama, iaitu bentuk muka bumi. Jadi untuk bentuk muka bumi yang pertama iaitu tanah pamah. Jadi tanah pamah ini merupakan kawasan yang rata. Dia banyak membantu kita untuk membina jaringan pengangkutan, antaranya pembinaan jalan raya, jalan kereta api dan juga lapangan terbang seperti yang terdapat di KLIA dan juga KLIA 2. Jadi untuk tanah pamah ini juga dia banyak membantu kita untuk membangunkan sektor-sektor perindustrian. Contohnya pembinaan kilang seperti di seberang perai. Antaranya yang lain pula iaitu banyak membantu kita dari segi membangunkan sektor pertanian, di mana di kawasan tanah pamah ini kita akan menanam tanaman seperti tanaman padi, getah, kelapa sawit dan juga kopi. Kita lihat pula bentuk muka bumi yang seterusnya, iaitu bentuk muka bumi yang seterusnya ialah tanah tinggi. Tanah tinggi ini banyak membangunkan kegiatan ekonomi seperti pertanian dan juga pelancongan, antaranya tanaman teh, sayur-sayuran seperti kobis dan juga bunga-bungaan seperti yang terdapat di Cameron Highland. Manakala pelancongan pula seperti mendaki gunung dan juga perkemahan. So untuk yang seterusnya pula pinggir laut. Jadi kawasan pinggir laut ini juga banyak membantu kita untuk membangunkan beberapa kegiatan ekonomi, antaranya perikanan, iaitu peringatan pinggir laut seperti di Kemaman, pelancongan seperti scuba, snorkeling seperti di Pulau Kapas dan juga pelabuhan-pelabuhan di Malaysia seperti di Pelabuhan Klang, Teluk Sepagar. Itu adalah berkenaan dengan bentuk muka bumi. Baiklah, kita pergi kepada faktor fizikal yang seterusnya, iaitu faktor tanah. Mesti ada di antara kamu di luar sana bertanyakan kepada cikgu, apa maksud tanah, apa pula bezanya dengan tanah. Tanah ialah satu kawasan yang besar, di mana kawasan itu dibahagikan kepada beberapa jenis tanah. Tanah ialah yang utama, iaitu tanah ini nanti dia akan dibahagikan kepada beberapa jenis, dan jenis-jenis tanah itu dipanggil sebagai tanah. Itu adalah antara beza antara tanah dan juga tanah. Jadi kita pergi kepada yang seterusnya. Taburan dan juga jenis tanah di Malaysia ini berbeza-beza, membolehkan pelbagai jenis tanaman ditanam mengikut kesesuaian jenis tanah. Antaranya yang pertama iaitu tanah alluvium. Tanah alluvium ini sesuai ditanam padi, iaitu yang terdapat di Tanjung Karang, Selangor, dataran Kedah Perlis dan juga Kelantan. Ini adalah untuk tanah alluvium, sesuai untuk menanam padi. Manakala yang seterusnya pula, jenis tanah yang seterusnya iaitu tanah latrit. Tanah latrit pula sesuai untuk menanam tanaman kelapa sawit seperti yang terdapat di Seri Aman, Sarawak, Tawau, Sabah dan juga Segamat, Johor. Selain itu, tanah latrit juga sesuai untuk menanam
getah seperti yang terdapat di segitiga jengka, Pahang dan juga Labis di Johor. Kita lihat pula tanih yang seterusnya. Tanih yang seterusnya pula ialah tanih gambut. Tanih gambut pula sesuai untuk tanaman nanas seperti yang terdapat di Pekan Nanas di Pontian dan juga Labis di Johor. So yang seterusnya pula ialah tanih pasir. Jadi tanih pasir ini sesuai untuk menanam tanaman kelapa. Contoh kawasan-kawasan yang menanam kelapa ini seperti di Bagan Dato' Perak dan juga Gajus di Pantai Kelantan dan juga Terengganu. So kita lihat pula jenis tanih yang seterusnya, iaitu jenis tanih ini jarang kamu dengar, iaitu tanih beris. Jadi tanih beris ini sesuai untuk menanam dua jenis tanaman, iaitu tanaman kenaf yang terdapat di Pasir Putih Kelantan dan juga tanaman tembakau yang terdapat di Besut dan juga Setiu Terengganu. Jadi kita lihat pula faktor fizikal yang seterusnya. Faktor fizikal yang ketiga iaitu faktor iklim. Jadi untuk faktor iklim ini nanti kita akan bahagikan kepada dua jenis iklim, iaitu iklim yang pertama iklim khatulistiwa dan iklim yang kedua nanti ialah iklim Mediterranean. Okay, kita mulakan yang pertama iaitu iklim khatulistiwa. Seperti yang kamu tahu bahawa iklim khatulistiwa ini mempunyai min suhunya 27 darjah Celsius dan juga jumlah hujan tahunannya iaitu 2,600 mm setahun. Jadi disebabkan min suhu dan juga jumlah hujan yang banyak ini dapat menggalakkan penanaman tanaman seperti getah, kelapa sawit, padi, nanas dan juga koko. Jadi iklim yang panas dan lembap sepanjang tahun ini mempengaruhi jenis kegiatan ekonomi seperti pertanian, pelancongan, perikanan dan juga pembalakan. Dan suhu yang sederhana dan juga nyaman ini kira-kira dalam 18 darjah Celsius ini di kawasan tanah tinggi, terutamanya di tanah tinggi Cameron, banyak membantu pertanian seperti penanaman teh, sayur dan juga bunga-bungaan. Kita lihat pula iklim yang seterusnya iaitu iklim Mediterranean. Baiklah, kita lihat pula iklim yang seterusnya iaitu iklim Mediterranean. Iklim khatulistiwa tadi kita lihat di negara kita Malaysia. Manakala iklim Mediterranean pula kita lihat pula di luar negara. Okay, iklim ini mengalami musim sejuk yang lembap dan musim panas yang kering, dapat menggalakkan penanaman buah-buahan sitrus seperti lemon, limau dan juga anggur seperti di Turki. Manakala suhu yang sederhana panas menggalakkan aktiviti-aktiviti pelancongan di tempat-tempat yang menarik yang terdapat di selatan Perancis dan juga timur Sepanyol. Dan yang seterusnya pula, aktiviti perfilman juga turut dijalankan di sepanjang tahun di kawasan-kawasan seperti California dan juga Amerika Syarikat. Disebabkan oleh iklim Mediterranean ini dapat melahirkan ataupun membentuk satu suasana yang sangat menarik untuk aktiviti perfilman. So, kita lihat pula faktor yang terakhir selepas ini. Baiklah, sebelum kita meneruskan faktor yang terakhir ini, sebelum cikgu lupa, di atas cikgu ini adalah beberapa koleksi soalan yang biasa ditanya di dalam SPM. Jadi kamu boleh catatkan soalan-soalan ini dan kamu boleh cari jawapannya kemudian, sebab soalan-soalan ini cikgu ambil daripada buku koleksi soalan SPM, di mana soalan-soalan ini adalah soalan yang berkenaan dengan bab 9 ini, iaitu kegiatan ekonomi. Jangan lupa cari jawapannya nanti. Baiklah, kita pergi kepada faktor yang terakhir, iaitu faktor yang banyak membantu menggerakkan beberapa aktiviti ekonomi yang terdapat di Malaysia terutamanya, iaitu bahan mentah. Jadi kita lihat bahan mentah yang pertama iaitu gas asli. Gas asli ini banyak digunakan dalam aktiviti-aktiviti seperti penyediaan bahan bakar kepada kenderaan, penyediaan bahan bakar kepada untuk tujuan memasak dan juga dalam pembuatan baja urea. Itu adalah gas asli. Manakala petroleum pula banyak digunakan dalam industri membuat tekstil dan juga polimer. Bahan bakar kepada kenderaan iaitu petrol, diesel dan juga kerosin, dan juga pembuatan cat. Dan tidak lupa juga petroleum juga banyak digunakan dalam penghasilan produk-produk kosmetik. Kita lihat pula bahan mentah yang seterusnya iaitu perikanan.
dalam aktiviti perikanan, bahan mentah yang dihasilkan iaitu ikan-ikan ataupun hidupan akuatik yang diambil daripada sumber laut ataupun sungai banyak digunakan dalam industri pemprosesan keropok, pembuatan belacan dan juga budu. Manakala untuk bahan mentah kayu balak pula banyak digunakan dalam industri membuat papan lapis dan juga industri pembuatan perabot. Kita lihat pula bahan mentah yang seterusnya iaitu getah. Getah banyak digunakan dalam industri membuat sarung tangan, kasut, tilam dan juga bantal. Manakala bahan mentah yang terakhir pula kelapa sawit banyak digunakan dalam aktiviti memproses ataupun menghasilkan margarin dan juga minyak masak yang kita selalu gunakan di rumah. Begitulah tadi pembelajaran berkenaan dengan topik 9.2 iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Jadi jangan lupa catatkan soalan yang cikgu sediakan di atas ini supaya dapat membantu kamu dalam mengulang kaji bab-bab ini kerana soalan-soalan ini adalah berkenaan dengan bab 9 kegiatan ekonomi. Sehingga kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Jangan lupa subscribe dan juga like video cikgu. Okey, itu sahaja. Bye-bye.